Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Okey guys, hari ni hari kedua PKPB yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Pada korang yang tak ada hal-hal penting untuk keluar daripada rumah tu, stay at home. Okey, kisah pertama ni aku nak kongsikan dengan korang tentang misteri ayam hutan yang terjadi kepada dua orang kawan yang bernama Saleh dan Man. Jom. Saleh dengan Man ni pemburu ayam yang tegar. Diorang ni memburu ayam hutan secara menembaknya dengan senapan patah sambil bawa motosikal. Diorang ni ada kebolehan masing-masing. Si Saleh ni boleh menembak ayam hutan dari atas motor yang sedang bergerak. Si Man ni pula boleh mencari lokasi di mana ayam hutan tu berada. Gandingan diorang ni memang mantap lah. Sebab tu diorang dibenci oleh kaki ikat ayam dengan menggunakan denak dan kaki tangguk ayam di sebelah malam. Sampaikan kebanyakan ayam hutan dalam jajahan juga tu pada waktu tu hampir pupus. Pantang ayam tu berkokok, melintas lorong ke melintas jalan pasti meletup senapang si Saleh tu. Kan orang kampung gelarkan si Saleh tu Saleh letup. Dari pagi sampai petang dan hampir setiap hari diorang pergi memburu ayam hutan. Satu hari diorang boleh dapat dalam 20 hingga 40 ekor lah satu hari. Semuanya dijual kepada orang kampung atau toki-toki Cina yang memborong daripada mereka. Tak kira banyak mana pun, Pak toki Cina ni pasti borong semua ayam tu. Sebab tu Saleh dan Man ni menjadikan menembak ayam ni sebagai punca pendapatan diorang. Lagipun diorang ni penganggur terhormat. Bila malam je diorang lepak dekat warung kampung sebelah. Satu petang, diorang ni pergi memburu ayam hutan dekat Sungai Hantu Kelanang. Diorang ni pun tak pernah pun memburu dekat kawasan tu. Cuma Man lah, dia pernah pergi mancing ikan haruan dekat sungai tu. Waktu tu lah Man tahu yang area situ banyak ayam hutan. Walaupun Man tahu tempat tu banyak ayam hutan, tapi dia tak berminat langsung nak bagi tahu dekat Saleh. Sebab nama tempat tu pun dah menggerunkan diri dia. So diorang pun pergilah ke kawasan Sungai Hantu tu. Sampai je satu simpang 4, diorang menghentikan motosikal untuk mendengar di mana ayam hutan berkokok. Saleh dah standby masukkan peluru dalam senapang dia. Tiba-tiba terdengar bunyi kokokan ayam di sebelah kiri jalan. Dengan segera mereka menuju ke lorong jalan sebelah kiri tu. Bunyi kokokan ayam tu dianggarkan dalam jarak 30 batang pokok kelapa sawit. Sampai dekat sana diorang berhenti. Diorang terdengar lagi bunyi kokokan ayam lebih kurang 40 batang kelapa sawit di hadapan. Diorang pun teruskan perjalanan ke depan, lagi depan. Walaupun diorang dengar bunyi kokok ayam, tapi diorang tak nampak seekor pun ayam hutan lagi. Diorang ni dah masuk jauh ke dalam kawasan Sungai Hantu tu. Tiba-tiba melintas 10 ekor ayam hutan dekat depan motosikal si Saleh ni. Diorang berdua terkejut. Lepas tu Man cakap, "Aduh, dekat sangat, tak boleh tembak ni Man." Diorang tengok semua ayam hutan tu masuk semak. Si Saleh dia cakap, "Tak boleh tembak Man, semua masuk semak Man." Man pula cakap, "Tak apalah, ini baru permulaan, banyak lagi kat dalam tu." Diorang pun terus ke depan lagi. Tiba-tiba diorang terjumpa sekumpulan ayam hutan lebih kurang dalam 30 ekor. Saleh dengan segera mengacukan senapang dia. Tiba-tiba motosikal tu hilang kawalan dan terlanggar sebatang pokok kelapa sawit. Senapang Saleh meletup. Si Saleh jatuh ke tanah. Si Man pula terperosok dekat pangkal kelapa sawit. Ayam hutan terkejut, semua melarikan diri. Nasib baik Man dengan si Saleh ni tak ada apa-apa kecederaan. "Kau tak ada apa-apa ke Man?" tanya Saleh. Si Man pula jawab, "Aku tak ada apa-apa." Tapi apa?" tanya Saleh. Man tak jawab. Man macam tengah memikirkan sesuatu sambil dia angkat motor dia tu. "Tapi kenapa?" tanya Saleh. Man pandang tepat kat muka Saleh. Lepas tu Man cakap, "Macam ada something yang langgar aku tadi." Si Saleh pun ketawa. "Betul lah, pokok kelapa yang langgar kau, bukan kau yang langgar pokok kelapa," kata Saleh. Muka Man masa tu memang merah padam lah sebab dia tahan marah. Lepas tu Man cakap, "Dah lah, jom kita ke depan lagi tengok macam mana." Man pun start enjin motor dan gerak ke depan lagi. Baru je dia lepas dalam lebih kurang 10 batang pokok kelapa sawit, dia ternampak sepasang ayam hutan. Saleh cepat-cepat menghalakan senapangnya. Tiba-tiba
ada seekor ayam hutan terbang daripada arah kiri jalan melanggar muka Saleh. Saleh terperanjat. Lepas tu Saleh tertembak ke atas pokok kelapa. Tapi Man tak nampak pun yang ayam hutan langgar muka Saleh. Yang Man nampak Saleh tembak atas pokok kelapa. Man ingat ayam hutan ada atas pokok kelapa. Setan punya ayam, kau langgar muka aku, jerit Saleh. Ayam yang langgar muka si Saleh tu terbang hinggap ke atas pokok jejawi. Mampus kau kali ni. Dengan segera Saleh menembak ayam hutan tu. Boom! Bergema bunyi senapan Saleh. Ayam hutan tu terkena tembakan dia melambung sampai bertebaran dan bertaburan bulu dia. Man cepat-cepat berlari ke arah pokok jejawi tu. Si Saleh pula tengah standby masukkan peluru dalam senapang dia. Sampai je Man dekat bawah pokok jejawi tu, dia cari ayam tu tak jumpa-jumpa. Yang ada hanyalah daun-daun kering je. Lepas tu si Man panggil Saleh. Saleh, ni kejap. Ha, kenapa? Tak jumpa ke ayam tu? Si Saleh cakap. Ha, tu dah yang aku pelik. Usahkan kata ayam, bulu ayam selai pun aku tak jumpa. Darah setitik pun tak ada. Saleh pun termenung. Dia perhatikan dahan pokok jejawi tempat ayam yang dia tembak ni tadi. Betul atas kepala Saleh. Bermakna kalau ayam tu jatuh, mesti dia jatuh dekat tempat dia berdiri sekarang. Saleh pun tak puas hati. Dia pun tolong si Man cari ayam hutan tu. Puas dia orang cari, tak jumpa-jumpa ayam tu. Man terperasan daun kering yang bertaburan dekat situ. Lepas tu dia ambil daun kering tu, dia padankan dengan daun-daun dekat situ. Dia mangsa daun ni bukan daun pokok jejawi. Tiba-tiba bulu tengkuk si Man dengan si Saleh ni meremang je. Si Saleh ni tengok Man tercegat je, macam memikirkan sesuatu. Belum sempat si Saleh ni ajak Man balik, boom! Senapan Saleh meletup dengan sendirinya ke udara. Saleh dengan Man ni terperanjat beruk. Muka diorang pucat sampaikan badan diorang menggigil je. Diorang nak cabut lari, tapi lutut masing-masing longgar macam nak tercabut. Diorang gagaskan jugalah berjalan ke arah motor dengan susah payah. Akhirnya diorang sampai juga dekat motor. Man pula cuba hidupkan enjin motor berkali-kali tapi gagal. Kita lepak dululah, kata Man kepada Saleh. Diorang pun bersandar pada pangkal pokok kelapa sawit. Diorang pun cuba bertenang dan memulihkan semangat masing-masing. Hari pun dah nak senja dah. Tak boleh jadi ni Saleh, hari dah nak senja. Jom balik cepat, kata Man. Diorang pun bergegas naik motosikal. Man cuba hidupkan enjin motor tu tapi gagal. Kau buat hal pula, kata si Man. Man pun terus tolak je motosikal dia. Dia ikuti Saleh dekat belakang. Hari pun dah gelap. Masing-masing berjalan tanpa suara. Diorang pun berjalan. Masa diorang berjalan, redah malam tu, macam-macam suara diorang dengar. Ada bunyi orang berjalan dalam semak, ada bunyi orang ketawa, ada bunyi ayam kokok, ada bunyi orang mengaji, berzikir. Sampailah diorang tercium bau yang amat busuk sehingga meloyakan tekak diorang. Dan akhirnya si Man ni tak dapat nak tolak motosikalnya lagi. Saleh, tolong aku tolak motosikal ni, kata Man. Saleh dengan segera membantu Man tolak motosikal dia. Terperanjat si Saleh sebab motosikal Man ni terlampau berat. Diorang terpaksa menggunakan sepenuh tenaga diorang untuk tolak motosikal ni. Itu pun baru bergerak sikit. Saleh pun cakap, tak boleh jadi ni, kuncilah motosikal ni, kita tinggal je dekat sini. Man pun tak membantah. Man pun kunci motosikal dia, tinggal je dekat situ. Diorang pun berjalan meredah malam dengan diselubungi perasaan takut. Nak sampai ke jalan raya, diorang terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km. Sampai je dekat jalan raya tu, hati diorang dah mula lega sikit. Diorang pun duduk melepaskan penat di tepi jalan. Langsung tidak ada kenderaan yang lalu masa tu. Tekak masing-masing dah dahaga. Air bekal yang diorang bawa dah habis. Sampaikan diorang dah tak larat nak berjalan dah. Tapi apakan daya, diorang terpaksa juga jalan. Untuk sampai ke rumah, diorang ni terpaksa berjalan sejauh 3 km lagi. Diorang berjalan pun dah semakin perlahan dan terhuyung hayang. Tiba-tiba kelihatan sinaran lampu kenderaan daripada arah belakang diorang. Terpancar harapan dekat wajah diorang ni. Tunggu, tak sampai-sampai kenderaan tu. Tiba-tiba lampu kenderaan tu terpadam. Lepas tu kenderaan tu hilang entah ke mana. Diorang pun terpaksa lah jalan kaki lagi. Dah lama diorang jalan dekat jalan tu. Satu kenderaan pun tak lalu. Diorang pun berehat sekejap untuk melepaskan kepenatan. Kemudian diorang terlihat ada 5 biji kenderaan yang melalui jalan tu. Diorang pun cepat-cepatlah bangun, bersedia nak menahan kereta tu. Diorang pun apa lagi, awal-awal lagi dah melambai-lambai tangan cuba menahan kenderaan tu. Tapi semua kenderaan tu tak berhenti. Seolah-olah diorang tak nampak si Saleh dengan si Man dekat situ.
Disebabkan terlampau kecewa dan tertekan, diorang ni menjerit sekuat hati dan menangis sepuas-puasnya. Diorang rasa dah nak mati dah, sebab tenaga diorang pun dah tak ada, semangat diorang pun hilang entah ke mana. Diorang pun terduduk atas tanah di tepi jalan, tak berhenti-henti menangis. Di masa itulah juga diorang merasa dah bertaubat nak memburu ayam hutan lagi. Saleh kemudiannya berdiri dan cuba perhati di kawasan tersebut. Kalau-kalaulah ada rumah orang kampung dekat situ. Tapi langsung tak kelihatan. Yang ada hanyalah satu jambatan kayu yang besar berhampiran dengan mereka di tepi jalan. Saleh pun ajak Man berehat dekat jambatan tu. Man dah tak mampu berdiri dan berjalan dah. Saleh cuba memampah Man dengan sisa tenaga yang ada. Namun akhirnya diorang rebah ke tanah. Diorang merangkak-rangkak dan akhirnya sampai jugalah ke jambatan tu. Disebabkan terlalu penat, diorang pun tertidur dekat jambatan tu. Keesokan paginya, diorang dijumpai oleh penduduk kampung yang melalui jalan tersebut lalu membantu diorang. Diorang pun dihantar ke rumah masing-masing. Sejak dari itu, Saleh dengan Man tidak lagi memburu ayam hutan. Sebaliknya, diorang menjadi nelayan di pesisiran pantai dan mengambil upah mengait kelapa sawit. Maka berkembang biaklah semula ayam hutan di Jugra. So kesimpulannya, janganlah terlalu asyik memburu ayam hutan. Penuhkan ilmu di dada, jangan bermulut celupar. Apabila berlaku satu-satu musibah, segeralah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kisah kedua ni pula tentang sepasang suami isteri yang telah berpindah ke rumah baru. Dalam tahun 70-an dulu, sepasang suami isteri ni telah berpindah ke rumah baru dan kedua-dua anaknya telah ditinggalkan kepada ibu si isteri ni. Memandangkan suami isteri ni bekerja setiap hari. Malam pertama diorang tidur di rumah baru tu, si suaminya telah bermimpi ketika pulang dari kerja dan membuka pintu rumah. Dia terlihat dalam rumahnya itu ada kubur Cina yang masih baru, lengkap dengan bunga dan tanglung. Keesokan paginya, si suami ni bertanya kepada salah seorang kawannya yang mahir dengan perkara-perkara gaib ni. Kawan si suami ni cakap, rumah tu bertentangan dengan bilik mayat dan tapak rumah tu adalah bekas tapak perkuburan Cina. Disebabkan si suami ni bekerja shift, si isteri ni selalu ditinggalkan bersendirian. Selang beberapa minggu diorang tinggal di rumah baru ni, si isteri ni mula rasa tak sedap hati, takut dan seram sejuk bercampur bau bila bersorangan. Kadang-kala disebabkan terlalu takut, si isteri ni akan tinggal di rumah kakak ipar dia dan si suami ni akan ambil isterinya di rumah kakaknya. Kerap kali jugalah bila si isteri ni kesorangan, dia merasakan si suaminya balik buka pintu, mengesak kasut, lalu meletakkan kasutnya di dapur dan terus masuk ke dalam bilik diorang. Dan apabila si isteri ni buka mata, si suami dia tak ada pun dekat situ. Pada satu malam, ketika si suami dia bekerja, si isteri ni telah terdengar satu suara halus yang sayup je kedengaran. Si isteri ni terdengar suara halus seorang perempuan yang berkata, "Abang tak ada je, tinggal seorang je." Lalu terus mengilai panjang. Apabila si isteri ni buka mata, dia terlihat satu lembaga perempuan di tepi katil sambil tersenyum melihat dia. Wajahnya sungguh mengerikan. Rambut dia bercincang tanah dan pakaian dia serba putih. Seluruh tubuh si isteri ni menggigil tapi tak dapat lari sebab pintu bilik ada di belakangnya. Perlahan-lahan si isteri ni menarik selimut sambil membaca ayat kursi. Lembaga tu merenung tajam ke arah si isteri. Si isteri pun sama merenung tajam ke arah lembaga tu. Si isteri tak berani nak memejamkan mata dia sebab takut lembaga tu cekik leher dia. Mulut si isteri tak henti-henti baca ayat kursi. Lama juga lembaga tu tenung dia. Tapi beberapa minit kemudian, lembaga tu berpusing dan menghilang ke bahagian dapur. Sejak dari kejadian tu, si isteri tidak berani lagi tidur seorang dekat rumah dia. Okay guys, itu dia 2 kisah seram yang aku kongsikan pada korang hari ni. Jangan lupa subscribe, like dan share video aku. Okay, bye.